Pertama sekali berkenaan subsidi yang datang dari Perkeso. Soalan saya, kenapa kerajaan menggunakan duit rakyat yang mensubsidikan skim ini dan tidak mengadakan undang-undang supaya Grab, Foodpanda, AirAsia Delivery sendiri yang membayar untuk skim perlindungan lebih 150,000 pekerja-pekerja gig. Kerana kita lihat di seluruh dunia selalunya adalah majikan, syarikat yang mensubsidikan, bukan kerajaan. Jika kerajaan yang lakukan, ia memaksudkan bahawa kerajaan sekaligus mensubsidikan tauke-tauke besar dan bukan memaksa tauke-tauke besar ini untuk membantu pekerja-pekerja ini. Kalau kerajaan nak tambah tak apa, tetapi jangan ambil alih tugas dari majikan. Kerana kalau kita lihat syarikat-syarikat lain, itulah apa yang mereka perlu lakukan. Soalan kedua saya nak tanyakan, kerana ini berkait rapat dengan gaji minimum. Setiap tahun kerajaan perlu kaji gaji minimum. Semasa pemerintahan Pakatan Harapan, kita telah letakkan garis masa 4 tahun untuk dinaikkan ke dalam kadar RM1,500. Tetapi selepas 2 tahun perubahan kerajaan sampai ke hari ini tidak dikaji langsung. Kenapa nasib pekerja-pekerja daripada keluarga susah ini tidak dibela oleh kerajaan baru? Terima kasih. Terima kasih. Muar, YB Muar yang tanya. Tanya pertama, kenapa ambil duit kerajaan untuk beri insentif ataupun membantu. Pandemik COVID-19 pun kita pun tak tahu. Kalau kita tak ambil duit kerajaan, kita nak ambil duit siapa lagi? Yang keduanya, majikan pun terlibat. Bila kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, di mana mereka terlibat kemerosotan yang sangat. Bila tidak ada gerakan, tidak berlaku ekonomi cycle dalam semua sektor, termasuk sektor industri. Jadi kita perlu ambil. Bantu majikan dan juga bantu pekerja supaya tidak berlaku pembuangan kerja. Jadi insentif-insentif yang kita jalankan melalui sistem SPS dan sebagainya adalah untuk meringankan bebanan kepada majikan dan juga tidak berlaku pembuangan kerja, tidak berlaku lambakan dalam pasaran unemployed in market ini. Ini tujuannya. Jadi dalam keadaan itu bila mereka pulih semula, berlakulah ransangan ekonomi ataupun ekonomi cycle akan bergerak bagi membantu dan mereka ini akan membayar cukai. Hasil daripada cukai inilah kerajaan laborkan balik untuk membantu rakyat dan juga majikan. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan gaji. Memang kita ada. Kalau masa PH memerintah, ada kaedahnya dalam Majlis Perundingan Gaji Negara. Setiap 2 tahun sekali akan berlaku revision, akan berlaku review balik gaji-gaji yang ada. Setiap 2 tahun sekali. Ada Majlis Perundingan Gaji Negara yang di mana ahli-ahli Majlis Perundingan Negara ini adalah mereka-mereka yang sangat berpengalaman, pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Jadi tak ada timbul masalah kata setiap tahun yang dibangkitkan oleh Muar tadi, kata setiap tahun mereka mengkaji, gaji tak naik pun, kaji kalau setiap tahun gaji tapi buat kajian tapi gaji tak naik, buat apa? Buang masa aja. Lebih baik kita setiap tahun, setiap 2 tahun sekali dalam Akta Penubuhan Penggajian Negara direview balik. Ada keperluan tak pada ketika itu dengan pendapatan negara, dengan keadaan kestabilan ekonomi, begitu juga dengan ransangan KDNK negara pada ketika itu perlu atau tidak, dan juga cost of living, standard of living, semua diambil kira ketika Majlis Penggajian Negara ini duduk bersidang. Jadi kita tengok pada apa yang dibangkitkan oleh Muar ini, dia tak boleh tengok pada satu sudut saja, satu angle saja. Mesti tengok kepada semua sektor ekonomi negara, KDNK negara, GDP negara, ekonomi cycle yang merupakan satu pendapatan kepada negara dan dipulangkan balik kepada rakyat untuk mereka mendapat kehidupan yang lebih selesa. Kajian perintah gaji minimum dijalankan setiap 2 tahun sekali. KSM di bawah jawatankuasa perundingan gaji minimum di mana telah membuat kajian dan insya-Allah pada suku yang keempat 2021 akan dibentangkan kajian-kajian ini. Maknanya awal bulan Januari 2022 setelah suku yang keempat kita selesai melihat kepada kedudukan negara dan juga pengangguran yang berlaku. Jadi pengangguran yang berlaku, penyediaan kerja-kerja ini adalah tanggungjawab semua kementerian. Cuma untuk perlindungan kepada pekerja, protection kepada pekerja supaya tidak berlaku unhealthy practice kepada mereka adalah di bawah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, Jabatan Pembangunan Perusahaan yang ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi perintah gaji baru akan dibentangkan di penghujung tahun ini, iaitu pada sama ada hujung tahun ini ataupun awal Januari 2022. Itu kita tak boleh ubah. Kalau nak ubah kena masuk parlimen. Setiap 2 tahun sekali berlaku review baru
melihat balik gaji-gaji yang ada dalam negara pada ketika itu. Bukan setahun sekali seperti mana yang disebut oleh Muar. Sekian, terima kasih.